Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Wanishlani binti Waqar Hazam. Nombor matrik saya ialah 2210911151. Okey, untuk hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk adat resam etnik dari pelbagai kaum di Malaysia. Untuk bahagian tajuk ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan, di mana pengenalan mengenai adat resam etnik dari pelbagai kaum di Malaysia. Seperti yang kita tahu, di sebuah negara Malaysia ini mempunyai pelbagai kaum dan mempunyai etnik yang tersendiri. Dan seterusnya, etnik ini mempunyai ciri-ciri budaya yang berbeza, iaitu dari segi pakaian, makanan, tarian, hiburan dan pelbagai lagi. Dan etnik juga mempunyai adat resam yang tersendiri dan ia dimakan oleh setiap kaum mengikut kaum tersendiri, di mana etnik adat resam ini ialah merupakan sebuah budaya yang juga dikenali sebagai tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang untuk diwarisi kepada cucu-cucu. Yang ia juga merupakan satu undang ataupun hak tersendiri yang tidak tertulis. Dan seterusnya, etnik ini merupakan mempunyai adat resam yang berbeza. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ini mempunyai pelbagai etnik seperti kaum Kadazan Dusun, Iban, Bajau, Baba Nyonya dan pelbagai lagi. Okey, itu sahaja bahagian saya untuk bahagian pengenalan. Okey, terima kasih. Objektif daripada kajian ini adalah mengenal pasti dan mengetahui adat resam etnik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Seterusnya, mengkaji perspektif masyarakat tentang adat resam etnik daripada pelbagai kaum. Antara isu dan permasalahan daripada kajian ini adalah negara Malaysia antara negara yang mempunyai pelbagai kaum dalam kalangan rakyat tempatan. Oleh kerana itu, wujudnya kepelbagaian budaya dan adat resam daripada pelbagai kaum dan etnik yang menunjukkan identiti seseorang itu. Dengan adanya kepelbagaian dan perbezaan budaya boleh menciptakan kesalahfahaman antara masyarakat. Boleh dikatakan bahawa perbezaan budaya perkauman akan sentiasa menjadi batas pemisah antara rakyat dari pelbagai kaum. Sekiranya keadaan ini berlarutan, boleh melahirkan ketegangan dan konflik antara kaum dan seterusnya boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Malah, warisan budaya tradisional juga semakin mengalami kepupusan akibat percampuran fahaman. Budaya tradisional merangkumi amalan dan cara hidup yang diamalkan oleh pelbagai kaum di negara kita. Contohnya, dari segi pakaian, makanan, adat resam, seni tarian dan sebagainya. Skop kajian menggunakan kaedah internet dalam mendapatkan data dan info tambahan yang boleh digunakan dalam membantu menyiapkan kerja. Kaedah kedua ialah menggunakan kaedah kuantitatif. Sejumlah 21 responden yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan lapisan umur telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Kaedah kajian menggunakan borang soal sidik melalui Google Form dalam masa sawang. Perbincangan ini adalah bagi mencapai objektif, iaitu menjelaskan seni warisan dan kepelbagaian budaya yang dimiliki oleh pelbagai etnik di Malaysia. Selain itu, penginterpretasian ini dapat menerangkan keunikan dan kekayaan budaya di Malaysia. Seterusnya, perbincangan ini adalah untuk menjelaskan isu sensitiviti berkaitan dengan kepelbagaian budaya dan amalan tradisi dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Statistik yang digunakan dalam kajian ini adalah statistik deskriptif. Instrumen yang digunakan bagi dapatan kajian ini merupakan Google Form. Seramai 21 orang daripada pelbagai latar belakang responden dalam kajian ini adalah jantina, kaum dan umur. Dari aspek item kaum, sebanyak 61.9% responden adalah kaum Melayu, 19% responden merupakan kaum Cina dan selebihnya adalah kaum India iaitu 19%. Selain itu, julat umur bagi majoriti responden adalah 18 sehingga 24 tahun iaitu sebanyak 71.4%, diikuti dengan julat umur 25 sehingga 29 tahun sebanyak 19% dan julat umur minoriti responden merupakan 30 tahun ke atas iaitu 9.5%. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazana binti Muhammad Syukri. Nombor matrik 2210911122. Okey, saya akan menerangkan berkaitan dengan carta bar. Okey. Adakah anda tahu tentang adat resam etnik dari pelbagai kaum di Malaysia? Berdasarkan carta tersebut,
sebanyak 85.7% menjawab ya dan 14.3% memilih jawapan tidak tentang fahaman mereka mengenai adat resam dan etnik pelbagai kaum di Malaysia. Hal ini kerana majoriti responden lahir bermula pada tahun awal 1980-an sehingga tahun 2003, di mana subjek civik masih diterapkan dalam silibus pendidikan. Subjek ini menekankan mengenai adat resam dan kepelbagaian kaum di Malaysia, manakala sebahagian daripada responden memilih jawapan tidak kerana pendedahan budaya asing secara meluas menerusi media sosial, terutamanya dalam kalangan belia. Akhir kata, budaya dan adat resam yang diwarisi itu harus disemai ke semua lapisan masyarakat. Saya akan menerangkan berkaitan dengan carta bar seterusnya, iaitu berkaitan dengan adat utama bagi semua kaum. Berdasarkan carta bar tersebut, seramai 15 orang responden memilih kelahiran sebagai adat utama bagi semua kaum. Perkahwinan menjadi pilihan majoriti, iaitu 18 orang, sebanyak 85.7%. Seterusnya, 15 orang responden, iaitu 71.4%, telah memilih kematian bagi adat semua kaum. Item jenis pakaian telah dipilih seramai 15 orang, responden iaitu 85.7%. Adat juga dapat didefinisikan sebagai peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun. Seterusnya ialah berkaitan dengan seni warisan yang wujud dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Carta menunjukkan sebanyak 59.1% mempunyai pengetahuan mengenai seni warisan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, iaitu kaum Iban mempunyai seni warisan tarian hajat, manakala terdapat responden yang memilih padanan kaum dan seni warisan yang salah, iaitu sebanyak 13.6% memilih seni warisan Kadazan merupakan perayaan gawai dan 13.6% memilih seri warisan tarian Sumazau berasal dari kaum Bidayuh. Dapatan kajian menunjukkan masyarakat kurang pendedahan tentang adat resam di Sabah dan Sarawak, terutamanya kaum Bumiputera, dan perlu diterapkan di alam persekolahan. Akhir kata, saya serahkan pembentangan ini kepada Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Fatin Nabila binti Abdul Rahman, Kad Matrik 2210929970. Di sini saya ingin menyambung pembentangan tentang analisis kajian yang kami telah diperolehi, yang kami kaji seramai 21 respons. Di atas tangan saya ini ada terdapat graf carta pie. Adakah carta pie ialah adakah keunikan dan kekayaan warisan budaya dapat memupuk sikap toleransi masyarakat majmuk di Malaysia? Sebanyak jawapan 21 respons, 85.7% menjawab ya dan seramai 14.3% menjawab tidak. Di sini, asas kepelbagaian kaum di sebuah negara untuk menghasilkan kepelbagaian manusia adalah keunikan dan keistimewaan yang harus dihargai untuk merangsang dan mendorong terjadinya interaksi kerjasama dan saling melengkapi. Daripada pengasingan atau konflik, seperti konflik antara setiap kaum yang berpuak-puak dan tidak bekerjasama ataupun tidak lain lagi. Untuk kita mengelak daripada situasi itu berlaku, kita mesti kepelbagaian budaya seharusnya diraikan demi mengekalkan keharmonian pelbagai kaum. Inisiatif untuk memahami perbezaan nilai antara kaum dapat memupuk sikap toleransi yang tinggi. Dan next, catatan yang ada di atas tangan saya juga adalah adakah sensitiviti kepelbagaian budaya menjadi isu yang diperkatakan dalam kalangan masyarakat majmuk.
Di sini seramai 45.7% menjawab ya dan seramai 14.3% menjawab tidak. Kerana selebihnya, untuk cakapan yang saya terangkan tadi ialah setengah pihak bersikap memandang enteng terhadap penjagaan sensitiviti kepelbagaian budaya. Pendidikan dan informasi menjadi isu sensitiviti kepelbagaian kaum. Maka masyarakat lebih peka terhadap kepentingan menjaga sensitiviti kepelbagaian budaya masyarakat. Tidak seharusnya menjadikan perbezaan antara setiap kaum sebagai asas bagi kritikan dan penghinaan antara kaum yang berada di Malaysia ini. Itu sahaja yang saya ingin menerangkan. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, berdasarkan data kajian dan analisa yang telah dilakukan mengenai adat resam etnik dari pelbagai kaum di Malaysia, didapati bahawa maklumat dan data yang diperoleh daripada responden telah mencapai objektif kajian, iaitu dapat menjelaskan seni warisan dan kepelbagaian budaya yang dimiliki oleh pelbagai etnik di Malaysia, sekaligus telah berjaya menerangkan keunikan dan kekayaan budaya yang dapat ditelusuri di Malaysia. Selain itu juga, kajian ini telah dapat menjelaskan isu sensitiviti yang dibangkitkan mengenai kepelbagaian budaya dan amalan tradisi dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Di samping itu, didapati bahawa hasil dapatan kajian ini terdiri daripada responden dari pelbagai kaum, umur dan jantina. Responden juga telah memberikan pandangan mereka sendiri mengenai adat resam etnik dari pelbagai kaum di Malaysia berdasarkan pengalaman, pemerhatian dan keadaan di sekitar mereka sendiri tanpa sebarang keraguan. Tambahan pula, hasil kajian mengenai adat resam etnik dari pelbagai kaum di Malaysia mendapati bahawa rata-rata responden memberikan impak yang positif. Hal ini dikatakan demikian kerana berdasarkan soalan-soalan yang diajukan, didapati bahawa peratusan responden yang memberikan impak yang positif telah melebihi 50%. Sebagai rakyat jelata di muka bumi Malaysia, kita seharusnya mengetahui serba sedikit mengenai adat resam dan etnik yang terdapat di negara kita supaya dapat melahirkan masyarakat yang prihatin dan berilmu pengetahuan mengenai adat resam dan etnik di negara kita. Akhir kata, kita mestilah menjaga adat resam dan etnik yang terdapat di negara kita supaya tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Sekian daripada saya, terima kasih.